Assalamualaikum Datuk Lokman. Kita nak bercakap tentang pasca PRU ke-15. Kita melihat kepada satu fasa di mana keputusan semalam tidak memihak kepada Barisan Nasional, di mana bukan saja orang kata peratusan tu terlalu orang kata hampir-hampir, tapi jauh ketinggalan di belakang, di mana Barisan Nasional berada di kedudukan yang ketiga, di mana hanya 30 yang kita dapat daripada kerusi, yang jumlah kerusi yang kita dapat. Jadi mungkin orang ramai ataupun mungkin media sekarang ni tengah memburu Barisan Nasional, dan ramai yang nak tahu apakah maklum balas daripada pihak-pihak daripada Barisan Nasional. Jadi mungkin Datuk berada di sini pada hari ini untuk berkongsi ataupun nak berceritalah apakah maklum balas Datuk apabila dapat tahu tentang keputusan kerusi parlimen yang jauh ketinggalan itu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Pertama sekali saya ingin memohon maaf kepada semua penyokong-penyokong Barisan Nasional. Kita dah buat yang terbaik kita untuk memastikan kemenangan Barisan Nasional. Namun rakyat telah memilih, rakyat telah memilih. Sudah pastilah ada keputusan-keputusan yang dibuat ini tidak begitu memihak kepada Barisan Nasional. Namun kita kena terima hakikat bahawa setiap segala yang berlaku sudah pastilah ada hikmah di sebaliknya. Dan saya minta supaya ahli-ahli UMNO tenang. Kita anggap bahawa apa yang menimpa Barisan Nasional kali ini sudah pasti ada hikmah di sebaliknya. Sudah pasti ada sebab kenapa Allah Ta'ala tak benarkan kita untuk membentuk kerajaan secara bersendirian. Dan kita juga kena bersyukur kerana kita masih lagi bisa menjadi kuasa penentu. Tidak ada siapa pula yang boleh membentuk kerajaan secara bersendirian tanpa kita. Jadi kita akan menentukan siapa yang akan membentuk kerajaan. Saya secara peribadi saya rasa saya gagal lah. Saya cuba nak yakinkan rakyat Malaysia jangan undi berbelah bagi. Kita nak supaya rakyat memberikan undi solid kepada Barisan Nasional supaya BN boleh memerintah secara bersendirian. Tetapi ada yang termakan dengan fitnah-fitnah Perikatan Nasional yang mengatakan kalau undi BN menang, kita akan angkat Anwar jadi Perdana Menteri. Walaupun kita beranggapan bahawa ini satu hujah yang bodoh. Tetapi, nak buat macam mana, ahli-ahli akal umbi kita ni pun ada yang termakan dengan benda ni. Yang mengatakan kalau undi BN, bahawa Anwar yang akan jadi Perdana Menteri. Tapi hakikat dia, kalau BN berjaya membentuk kerajaan secara bersendirian, dah tentulah Perdana Menteri datang daripada Barisan Nasional. Tapi akibat daripada propaganda Perikatan Nasional ni berjaya, menyebabkan orang yang mengundi Perikatan Nasional ini juga tinggi jumlah dia, dan akhirnya mereka telah mendapat jumlah kursi yang lebih banyak daripada kita. Jadi saya minta maaf lah. Saya dah cuba terbaik saya untuk meyakinkan jangan termakan dengan propaganda ini, jangan termakan dengan propaganda yang mengatakan bahawa pemimpin kita korup contohnya. Ini pun satu kegagalan kita. Saya tak nafikan, saya mencuba untuk memahamkan kepada rakyat Malaysia bahawa kita perlu pastikan bahawa rakyat faham bahawa pendawaan ke atas pemimpin UMNO, tak kira lah Datuk Najib ke, Datuk Zahid ke, Datuk Seri Ahmad Maslan, Datuk Seri Tan Sri Syarif Samad, Aziz Rahim dan ramai-ramai lagi. Ianya adalah pendawaan yang bermotifkan politik. Bila mana Pakatan Harapan memerintah, diteruskan oleh Perikatan Nasional, mereka menyalahgunakan kuasa mereka melantik peguam negara yang boleh mengikut kehendak mereka untuk melakukan pendawaan bersifat politik ataupun bermotifkan politik, pendawaan berniat jahat, pendawaan terpilih. Kita dah explain. Kita pun explain bagaimana pasukan petugas khas mengesahkan pelantikan Ketua Hakim Negara yang pertama zaman PH Richard Malanjun.
tidak mengikut saranan daripada Jack ataupun Suruhanjaya pelantikan kehakiman, sama juga pelantikan Ketua Hakim Negara sekarang, tidak mengikut saranan daripada Jack, tetapi dua-dua adalah saranan daripada Tommy Thomas sendiri. Kita pun dah beritahu bagaimana SPRM digunakan. Tak pernah dalam sejarah Ketua Pesuruhjaya SPRM dilantik daripada orang politik. Ahli jawatankuasa PKR Pusat. Dan orang yang dah pencen 2 tahun menjadi anggota polis pun diangkat menjadi IGP. Yang akhirnya kita tengok video Azmin Ali sampai hari ni kabur. So, kita dah explain tapi orang percaya juga. Percaya juga. Walaupun mahkamah dah melepaskan Datuk Zahid di bawah 40 pertuduhan tu, orang masih percaya tuduhan ke atas Datuk Zahid. Dan orang beranggapan bahawa kalau Datuk Zahid kita menang pilihan raya, Datuk Zahid yang akan jadi Perdana Menteri, maka kes-kes dia ni akan digugurkan. Sedangkan inilah apa yang Pakatan Harapan buat dulu ketika mereka memerintah. Kita dah jadi kerajaan pun, kerajaan kita sendiri pun menyumbat Datuk Najib ke dalam penjara. Ini dalam erti kata lain, Perdana Menteri daripada UMNO sendiri membantu untuk melengkapkan daripada 60 janji dalam manifesto Pakatan Harapan. Janji pertama dilaksanakan oleh PH, iaitu untuk menghapuskan GST, dan janji kedua untuk memenjarakan Datuk Najib. Itu berlaku di bawah pemerintahan Perdana Menteri UMNO. Ini berlaku, ini berlaku. Jadi amat menyedihkanlah, tapi yalah, saya terima. Saya gagallah untuk meyakinkan, sebab kita tak ada jawatan, kita buat sekadar yang termampu kita. Tetapi kalau kita ada budaya macam PKR contoh dia, pemimpin mereka ada terlibat dengan kes liwat dan sebagainya, tetapi walaupun dah kena penjara pun, mereka mempertahankan pemimpin mereka. Budaya ni belum lagi ada dalam UMNO. So, mungkin benda ni, kalau ramai orang mempertahankan pemimpin, dan bukan letak blame game, kalah pilihan raya je terus salahkan pemimpin, seperti mana yang dilalui pilihan raya umum yang ke-18, sekarang pun berulang kembali. Jadi kalau tengok pada kita nak analisis satu demi satu, orang kata punca kekalahan Barisan Nasional dalam PRU 15. Antaranya macam Datuk cakap tadi, pendakwaan politik. Dan kalau kita tengok pada senario sekarang ni, di mana pendakwaan politik ni berkait kepada macam mana pihak pembangkang menanam ataupun menyuntik rasa tu dalam jiwa pada setiap pengundi, dan difahamkan. Dan malangnya tu pula, kerana pada kali ini PRU 15, mereka ataupun kita telah membenarkan pengundi muda 18 tahun contohnya, yang tak tahu apa-apa, naif tentang, tak boleh beza pun politik ni adalah ni siapa ni, parti ni adalah parti mana. Jadi bila meletakkan pendakwaan politik dalam strategi mereka, propaganda, dan akhirnya meracun jiwa orang-orang muda. Jadi mungkin Datuk boleh komen sikit macam mana orang muda mudah terpedaya, terpengaruh dengan propaganda. Dia sebenarnya dia ada kesan juga bila orang yang baru berusia 18 tahun secara automatik dibenarkan untuk mengundi. Kesan pertama sekali ialah mereka ni banyak yang belum matang dan tak faham pun apa pun tentang politik ni. So ada satu teks daripada seorang nenek ni lah beritahu saya. Dia kata bila dia tanya dengan cucu-cucu dia, cucu-cucu dia beritahu, dia kata kali ni kami nak beri sokongan kepada Perikatan Nasional. Kerana Datuk Seri Ismail Sabri banyak buat benda baik, bagi peruntukan tu, bagi ni nak buat bagi laptop percuma, nak bagi 5G di semua sekolah dah. Jadi kita nak support dia. So nenek ni cakap, Ismail Sabri ialah Barisan Nasional, bukan Perikatan Nasional. Tak, dia orang masih cakap Perikatan Nasional. Dia bersama dengan Muhyiddin, bersama dengan Bersatu, bersama dengan PAS, kan? Mereka nampak itu Perikatan Nasional. So ini pun confusing. Jadi kita pun kena minta maaf lah sebenarnya. Kita tak explain dengan betul kepada anak-anak muda kita. Dan dari segi mereka ni, mereka tidak tahu apa itu konspirasi politik. Walaupun kita dah explain, kalau tengok dalam buku
Justice in Wilderness, karangan Tan Sri Tommy Thomas. Dia sendiri beritahu bahawa sebelum kita kalah pilihan raya 2018 lagi, dia dah berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir membincangkan tentang kes 1MDB, dan lepas tu bila mereka menang je, Tommy Thomas terus dilantik dan kemudian terus dilakukan pendakwaan ke atas Datuk Najib. Memang nampak jelas pendakwaan terpilih itu berlaku. Lepas tu dalam pembicaraan Datuk Seri Najib, dia tidak dibenarkan untuk diwakili dengan Queen Council. Dia dapat peguam tempatan pun tak dibenarkan untuk dapat masa untuk membaca dokumen-dokumen, bukti-bukti baru pun. Kalau orang dia boleh terima benda-benda macam ini adalah bukti-bukti yang jelas bahawa memang berlaku pendakwaan terpilih, memang berlaku ketidakadilan dalam sistem perundangan kita. Sudah pastilah mereka akan lebih rasional. Tetapi anak-anak muda ni, dia tak tahu apa-apa pun. Bagi dia, dah kena dakwa, salah lah. Habis, yang mana yang Pakatan Harapan melindungi? Contohnya zaman Mahathir, melindungi kes Lim Guan Eng. Adakah dengan menggugurkan kes Lim Guan Eng, kes Banglo 4.27 juta yang disogok oleh Pang Likun below market price, dijual dengan harga 2.8 juta, bila dah digugurkan bermakna Lim Guan Eng bersih sebersihnya? Adakah dalam kes yang melibatkan Syed Saddiq yang telah menyeleweng dana duit yang sepatutnya diberikan kepada beliau tapi masuk dalam akaun BSN dia, walaupun dah didakwa, zaman Muhyiddin didakwa, zaman Mahathir dia dilindungi. Adakah itu bukan pendakwaan terpilih? So mereka ni, orang muda ni tak boleh menilai benda ni lagi. They are not ready. Dia tak faham konspirasi politik tu apa. Mereka tak tahu bahawa sistem perundangan, institusi asas negara boleh disalahgunakan. They do not understand it. Dia orang tak faham. Jadi kita lah gagal. Kita tidak berjaya untuk memberikan kefahaman kepada mereka. Mungkin dari segi gerak kerja, kalau kita tengok banyak yang membantu untuk hidupkan ruangan TikTok. Mungkin kawan-kawan kita di BNCOMS contohnya. Tetapi sedihlah, yang lain kurang. Dan bila apa yang kita hasilkan tu banyak tapi tak viral pun tak guna. Sepatutnya ahli UMNO di akar umbi sambut apa yang diproduce oleh BNCOMS. Jadi lebih banyak orang yang akan berada. Saya tengok, saya banggalah BNCOMS berjaya menzahirkan banyak anak-anak muda yang membicarakan tentang isu-isu ni. Dan ianya secara tak langsung menggambarkan ramai anak muda yang bersama kita. Tetapi orang yang tolong bantu untuk share kurang. Dan ini juga menyebabkan kita gagal untuk tarik anak muda bersama kita. PH dia berjaya tarik. Baik yang anak muda masyarakat Cina dan India. Begitu juga dengan anak muda Melayu juga. Yang lebih liberal dan sebagainya. Mereka lebih cenderung ke sebelah sana. Ini mungkin adakah disebabkan oleh dana yang dikeluarkan untuk melakukan kempen atau kalau nak cerita dana, memang kita tak boleh nak nafikan lah. Kalau dari segi dana ni, kemampuan dana terbesar ni terletak di tangan Perikatan Nasional. Dan kita pun kena terima hakikat juga. Antara sebab kita seolah-olah macam kita lah antara yang menyumbang dana kepada mereka ni. Kalau kita tak tanda tangan CSA dengan DAP, dengan PKR, dengan PAN, mereka pun takkan dapat peruntukan 3.8 juta. Dan akhirnya dana-dana ni digunakan sehabis baik untuk benam kita. Ini pun perlu diambil kira dalam kita punya postmortem selepas ni. Okey, Datuk. Bercakap tentang Barisan Nasional dan juga UMNO. UMNO dan juga Barisan Nasional tidak, orang kata, dengan orang Melayu ni kiranya all together, bersama-sama, susah dan senang dan sebagainya. Malangnya pada
mengikut pada analisis yang dikeluarkan menunjukkan bahawa golongan Melayu kurang mengundi berbanding dengan kaum lain. Itulah, jadi inilah punca. Itu yang amat mengecewakan. Kali ini kita lihat, ini sikap yang ada pada orang Melayu. Orang Melayu yang keluar mengundi kali ini lebih kurang 68%. Tetapi masyarakat Cina contohnya, mereka keluar 97%. 97% keluar mengundi. That is very high. Daripada serata dunia, dia orang balik untuk pastikan mereka boleh dapat tukar kerajaan. Namun, sudah pastilah, mereka punya hajat tu tidak kesampaian, seperti mana dulu. Sebab musuh kita berpecah. Kalau misalnya musuh-musuh politik Barisan Nasional bersatu, jenuh juga kita. Mereka boleh merintah secara bersendirian. Jadi sekarang ni suka tak suka, kalau PH nak perintah, mereka perlukan UMNO. Kalau PN nak perintah, mereka juga perlukan UMNO. Ini mungkin sedikit menyelamatkan keadaan, dan UMNO adalah sebuah parti besar, satu-satunya parti yang boleh menunduk ataupun boleh tame, boleh menjinakkan parti-parti yang mungkin ada tendensi ataupun mungkin ada kebarangkalian untuk besar kepala. Contoh macam DAP lah. Kalau misalnya PAS bersama dengan DAP, mereka tak boleh kawal DAP. Kalau misalnya bersatu parti kecil dengan DAP, mereka tak boleh kawal DAP. Tetapi UMNO ada lebih 4.2 juta ahli. So DAP akan fikir 10 kali kalau mereka nak bersifat seperti mana macam sebelumnya. Ini antara benda-benda yang kita perlu sedar bahawa macam-macam boleh berlaku lepas ni. Dan saya rasa kita pun tak perlu nak takut sangatlah. DAP zaman Anthony Loke ni saya rasa jauh lebih baik berbanding dengan DAP zaman Lim Guan Eng dan bapa dia. So, kita tengoklah apa akan diputuskan oleh kepimpinan parti selepas ni.